Fokus berita malam ini. TYT Sarawak terima kunjungan hormat pengarah JKNS baru. Program Jelajah Ramadan sambut kehadiran tetamu istimewa diserikan dengan kehadiran TPN. JKK-SK Pejuang Pendidikan buat kanak-kanak tanpa kerakyatan. Golongan wanita mampu tambah pendapatan keluarga melalui pembuatan kraf tangan. Dua penerima projek MRP PPRMS di Igan ukir senyuman, kediaman siap dibaik pulih menjelang Syawal. Adun Bukit Bangunan salurkan dana MRP berjumlah RM10,000. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Firas Matrang. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar telah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS baru Dr. Veronica Lugah di Astana Negeri Sarawak, Putrajaya pada Isnin. Kunjungan hormat tersebut merupakan kunjungan pertama Dr. Veronica setelah dilantik sebagai Pengarah JKNS pada 7 Februari 2024. Antara lain tujuan pertemuan itu adalah untuk memperkenalkan diri serta membincangkan hala tuju JKNS serta perkara-perkara berkaitan. Dr. Veronica mencipta sejarah muncul wanita Dayak pertama berketurunan Iban dilantik sebagai Pengarah JKNS oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau menggantikan Dr. Uy Chu Hak yang bersara pada 31 Januari tahun ini. Sebelum pelantikannya, Dr. Veronica berkhidmat sebagai Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Kesihatan Awam dan seterusnya memegang jawatan sebagai Pemangku Pengarah Kesihatan Negeri selepas persaraan Dr. Uy. Program Jelajah Ramadan Anjuran Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Satok yang berlangsung di Masjid Darul Uyun diserikan dengan kehadiran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Dalam program tersebut, Datuk Seri Fadilah berkesempatan menunaikan solat Isyak dan tarawih bersama jemaah yang hadir. Ahli Parlimen Putrajaya itu turut diberi penghormatan untuk menyampaikan sumbangan kepada 15 golongan asnaf, manakala Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki menyempurnakan pemberian sumbangan kepada Jawatan Kuasa Surau yang diwakili oleh Abu Bakar Putih selaku pengurusi Surau Darul Uyun. Penyerahan sumbangan oleh kedua-dua pemimpin disaksikan oleh pengurusi Biro Agama Dun Satok, Sarbini Abang. Kerajaan Sarawak melalui Jawatan Kuasa Khas Status Kewarganegaraan JKK-SK akan terus memperjuangkan pendidikan untuk kanak-kanak yang tiada sijil kerakyatan di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, perkara ini penting untuk memberi mereka akses kepada pendidikan yang wajar. Saya sebagai saya Datuk Rozi, kami ini sebagai bekas guru, Datuk Razi juga kami sebagai bekas guru tahu bahawa bagaimana sukarnya keadaan apabila seorang kanak-kanak itu tiada kewarganegaraan untuk masuk ke sekolah, dan juga keadaan yang dihadapi oleh ibu bapa yang terpaksa membayar yuran foreigners as a foreigner sebab bukan warga negara. Jadi satu ialah berkaitan pendidikan. Dan dah banyak kita lihat disebabkan kesukaran ini, kanak-kanak tidak bersekolah. Di luar bandar kita lihat mereka jadi akses kepada pendidikan itu jadi tidak ada tidak dinikmati oleh mereka. Sedangkan pendidikan itu adalah hak asasi seorang kanak-kanak. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa Majlis Pembukusan Sumbangsih Raya 2024 di Kuching pada Isnin. Tambah Datuk Sri Fatimah, bantuan ini perlu disegerakan terutamanya bagi kes yang mendesak. Yang kita nak selesaikan ialah genuine cases. Yang memang betul-betul memerlukan. Sementara itu, bercakap mengenai majlis pembukusan itu, beliau memaklumkan bahawa sebanyak 11 agensi penerima yang terdiri daripada pasukan keselamatan dan penguatkuasaan serta badan-badan beruniform akan menerima sumbangan tersebut.
Dedahnya sumbangan itu akan diserahkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg dalam majlis simbolik penyerahan Sumbangsih Raya 2024 pada 20 Mac ini. Program Sumbangsih Raya 2024 SR24 diadakan bagi menzahirkan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada anggota-anggota keselamatan dan penguatkuasaan yang mengutamakan tugas demi kepentingan nusa dan bangsa semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri kelak. Golongan wanita mampu menambah kepada pendapatan keluarga dengan melibatkan diri dalam pembuatan kraf tangan. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputera Datuk Seri John Siki Tayai memberitahu pembuatan kraf tangan tidak hanya terhad kepada sugu tinggi, kraf lain seperti tanggu, kain buri dan sebagainya boleh dihasilkan untuk menambah pendapatan. Jelasnya, kraf tangan sugu tinggi juga merupakan pakaian tradisional kaum Iban dan usaha mengajar golongan muda harus diteruskan agar tidak lenyap di telan zaman. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penutupan khusus pembuatan kraf tangan sugu tinggi Iban di Tatau pada Sabtu. Menurutnya, usaha dalam pembuatan kraf tangan harus diteruskan sehingga mampu menjadi sumber ekonomi sebuah keluarga. Ini selaras dengan hasrat kerajaan Sarawak mensasarkan negeri ini berpendapatan tinggi di mana sekurang-kurangnya satu keluarga berpendapatan tidak kurang dari RM15,000, katanya. Seramai 30 orang peserta telah menyertai kursus pembuatan kraf tangan ini yang dianjurkan dari 14 hingga 16 Mac lepas. Sambutan Syawal kali ini cukup bermakna buat dua penerima projek kecil luar bandar program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak MRP PPRMS selepas kediaman mereka siap dibaik pulih sepenuhnya. Kedua penerima berkenaan Mahadi Milad dari Kampung Baru Dagang, Igan dan Hamnon Sirat dari Kampung Tengah, Igan mengukir senyuman apabila Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja, Dr. Juanda Jaya melakukan simbolik penyerahan projek berkenaan di kediaman mereka pada Ahad. Dalam pada itu, kedua mereka menzahirkan rasa kesyukuran dan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Dr. Juanda yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemureng di atas keprihatinan terhadap rakyat yang memerlukan. Selepas itu, Dr. Juanda sempat menyantuni kumpulan tadarus Kampung Igan di Masjid Darul Falah Igan. Difahamkan kumpulan wanita akan mula membaca Al-Quran bermula selepas subuh sehingga zuhur setiap hari dalam bulan Ramadan ini secara bergilir-gilir melibatkan penduduk di Kampung Igan. Manakala kumpulan lelaki akan mula membaca Al-Quran dari subuh sehingga kira jam 7 pagi dan akan disambung semula selepas zuhur sehingga asar. Masyarakat Igan yang menyertai tadarus ini boleh khatam bacaan Al-Quran sehingga 3 kali seminggu. Adun Bukit Mengunan Datuk Mong Dagang telah menyalurkan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada rumah Koni Jepin. Daripada jumlah tersebut, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Biro Wanita Rumah Panjang berkenaan masing-masing telah menerima sebanyak RM6,000 dan RM4,000 bagi memudahkan urusan penganjuran aktiviti pada masa hadapan. Pemberian dana tersebut dibuat sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian projek Air Gravity di Sri Aman pada Sabtu. Dalam majlis tersebut, agensi-agensi berkaitan seperti Sarawak Energy Berhad SEB, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia LMSM telah dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada penduduk di rumah panjang tersebut. Datuk Mong berharap agar penduduk di rumah berkenaan terus bekerjasama dengan tuai rumah dan setiausaha mereka bagi memudahkan lagi perancangan pembangunan rumah panjang dijalankan. Baik, sekian edisi malam bersama saya Fidah Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sorotan Majlis Pembukusan Sumbangsih Raya 2024 di Kuching yang dihadiri Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah pada Isnin menutup berita malam ini. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.